أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا كريم، اللهم ربي يا الله، اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dia ialah mati, melainkan mati dalam keadaan menjadi orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imran ayat 102. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu ialah orang paling bertakwa di kalangan kamu. Al-Hujurat ayat 13. Juga Allah berfirman dalam surah yang lain, Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah merupakan pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Jathiyah ayat 19.
Dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah benar-benar menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Al-Maidah 27. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman kepada kita, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajrah." Yang bermaksud, dan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Surah At-Talaq. Dan Allah berikan ganjaran pahala yang besar. At-Talaq. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil, pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, yang saya hormati jawatan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, dan yang dihormati pastinya di kalangan para jamaah, khasnya dari kalangan jamaah Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan pasti juga kita raikan pada pagi ini dalam kesempatan kuliah subuh online Khamis ini di kalangan rakan taulan kita yang jauh non di utara, yang non jauh di selatan, yang non lebih jauh di Sabah Sarawak, dan mungkin di Singapura. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan direzekikan Allah Subhanahu wa taala keselamatan yang berterusan, keamanan yang berpanjangan. Apalagilah dalam suasana kita yang belum lagi dapat menikmati keamanan yang sebenar-benarnya. Suasana masih dalam keadaan kelam kabut, huru-hara, suasana yang tidak jelas, kabur dalam tempoh saya dua ini. Dan semalam kita semua tahu dikejutkan dengan angka COVID-19 sudah menjangkau 27,831 ke tengok dalam mengatasi 27,800 lebih lah kes COVID-19 yang terbaru. Ini satu angka yang paling tinggilah setakat ini. Ya subhanallahil azim. Kita hadapilah dalam suasana macam mana pun keadaan itu ujian pada Allah Azza wa Jalla, tapi tak boleh kita anggap satu perkara yang begitu mudah. Kita kena hadapi dengan penuh ketakwaan, keimanan, di samping doa-doa yang tidak pernah putus-putus, mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan keamanan, di samping jaga SOP dan jagalah kehidupan seharian kita. Jangan ambil sikap mudah. Sementara kita keluar dengan berhemah, tanpa urusan tertentu keluar. Dan kalau keluar pun keluar dalam keadaan banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Pakailah face mask di mana kita berada. Gunakan sanitizer, basuhkan tangan. Jangan menjamah sebarang perkara. Jangan pegang sebarang benda kecuali tangan tu kadang dibersihkan sentiasa. Muka tutup dengan face mask, hidung tutup. Jadi semua tuan-tuan, usaha kita. Kita boleh mengambil sikap mudah dengan mengatakan dah berlaku, nak berlaku, berlakulah. Endemik dah sekarang ni. Bukan begitu. Dalam Islam ini, kita kena faham, hifzun nafsi, jaga nyawa itu satu kewajipan besar. Hifzun nafsi, jaga nyawa. Supaya kita terbabit dengan sesuatu yang menyusahkan kita. Penyakit, sehingga menyusahkan soal ibadat kita, ataupun menjadikan kita tak boleh lagi beribadat kerana sakit yang teruk, ataupun berlakunya sakit yang mengejutkan. Ini semua daripada Riau, Indonesia. Masya Allah ya Zul, kita daripada Riau pun ada ni, Indonesia. Alam wassalam ya. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga clear dan jelas insya-Allah. Terima kasihlah kerana bersama kami. Jadi kita tak boleh ambil sikap. Saya sebut mukadimah pada sebab ini kuliah subuh yang kita kena bercakap hati ke hati. Kita tidak nak hidup dalam ujian yang menakutkan. Ujian tetap ujian. Sebab hidup ini ada ujian. Ya Al-Quran. Jangan kamu sangka kamu tak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada ujian. Tapi kita nak ujian yang terkawal. Bukan ujian hilang kawalan. Dan kita bukan sekadar bulat-bulat kepada ujian. Tapi kita ambil sikap untuk menutup ruang-ruang ujian dengan sebanyak kebaik mungkin. Itu isunya. Tapi kalau kita buka ruang untuk diuji, itu tak betul. Itu namanya kita serah diri kepada keburukan. Dan seumpamanya, tak bolehlah macam tu. Islam dia ada kaedahnya, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pengawalan lebih daripada penerawatan. Kita kawal dengan cara yang pelbagai. Diri kita kawal,
face mask kita pakai, SOP kita patuh. Itu kawalan namanya. Lebih baik daripada kita menerima ujian berbentuk penyakit yang merosakkan kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, saya serius sebab saya sini antara cabaran sehari dua kita ni. Dalam suasana masyarakat sudah pun keluar ke banyak tempat, sekolah telah dibuka, universiti pun akan dibuka dalam seminggu akan datang, pejabat dah lama kita buka, bekerja pun dah terbuka, restoran orang tak ramai, kawasan shopping center orang dah pergi, bawa anak, bawa keluarga. Yang penting ialah kita diuji sampai tahap merosakkan kita sekeluarga, penyakit menjangkit daripada ayah kepada anak, daripada ibu kepada anak, anak kepada bapa masing-masing. Ibu dah tua, dah uzur, anak bawa penyakit. Kita nak macam tu, tuan-tuan. La dharara wala dhirar. Jangan cari penyakit dan sebarkan kemudaratan. Itu kaedah beragama. Dan Nabi sebut dengan tegas dalam hukum beragama, la dharara wala dhirar. Jangan cari kemudaratan, jangan sebar kemudaratan. Cari pun jangan, dan sebar pun tidak sebarkan. Maksudnya, agama ni satu yang dalam agama kita kena ada kawalan kendiri dan kawalan kemasyarakatan. Kendiri kita jaga, masyarakat kita jaga. Masing-masing jaga masing-masing dengan doa pada Allah. Mudah-mudahan, saya tak kata kita boleh selesaikan secara sekaligus, tidak. Ujian akan datang, tapi sekurang-kurangnya kita tidak mahu penyakit pada orang dan orang tak sebarkan penyakit kepada kita. Subhanallah azim. Kerana COVID-19 terbukti ancaman yang telah menghilangkan puluhan ribu nyawa, dah hampir 30,000 salah saya. Mereka itu adik-beradik kita, abang kandung kita, mak ayah kita, sepupu sepapat kita, rakan kita sepejabat, rakan setaman, dah pergi kerana COVID-19. Akhirnya kita pun tahu, tuan-tuan, mereka dikebumikan dalam keadaan tidak macam biasa dikebumikan orang meninggal dunia. Kita tak nak terima hakikat itu berlaku pada kita dan keluarga kita. Bila kematian COVID, siapa tak boleh rapati, siapa tak boleh dekati, tak boleh nak pegang jenazah untuk dimandi secara keluarga, tak boleh. Dari kejauhan kita lihat, bayangkan urusan jenazah pun begitu sekali keadaannya, kerapiannya, sehingga orang uluskan jenazah pun pasal pakai pemakaian begitu rupa, dan kita boleh nak pergi dekat. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ambil sikap enteng, mudah dan sinis hal ini, kita bimbang, kita yang Allah uji, akhirnya kita akan tahu langit tinggi rendah. Wal'iyadzubillah. Saya doakan mudah-mudahan saya dan kita semua ini dalam situasi Allah sentiasa berikan kita keselamatan, keamanan, kebahagiaan, dan kita wajib mengambil amanah ini. Sebab Nabi, sebab kaedah fiqh kata, al-dharar yuzal. Perkara kemudaratan kena dihilangkan. Ini kaedah fiqhiyah. Kaedah fiqhiyah kata dalam agama, kita kata apa? Al-dhararu yuzal. Kemudaratan, benda-benda yang tak elok, yang tak baik, yang mudarat, kena hilangkan, kena hapuskan, kena hilang. Maksud kita kena hapuskan pada kehidupan kita. Usahalah apa cara sekalipun. Baik. Jadi saya mukadimah sekitar 4 minit ini tujuan untuk ingatkan diri saya dan seluruh kehadiran yang bersama dan menonton 20-30 orang sekarang secara live, dan mungkin ramai lagi akan masuk. Mudah-mudahan Allah berikan kita kerahmatan, keselamatan. Tuan-tuan, puan-puan, mukadimah saya pada pagi ini itulah dia. Yang mukadimah kedua pula, saya mengajak tuan-tuan seluruh yang hadir pada pagi ini untuk teruslah buatlah kebajikan sekecil mana pun dalam kerangka sedekah derma untuk tabung Surau An-Nur fasa 3A, nombor akaun tertera Bank Islam, dan kita harap sumbangan kita ini sumbangan yang akan diberkati Allah Azza wa Jalla. Kerana kita ni, tuan-tuan, kita nak berkat dalam 3 perkara. Kita nak berkat secara total dalam 3 perkara. Pertama, berkat usia. Umur kita berkat. Daripada hari ke hari, umur kita Allah berkati. Umur yang diberkati. Yang kedua, berkat dalam kita berinfak. Berkat dalam kita berinfak. Makna kita berinfak memberkati harta benda kita, memberkati hidup kita. Berkat dalam harta benda. Harta sikit Allah berkati, harta banyak Allah berkati. Kita nak berikan nilai barakah pada harta benda kita. Pertama, berkat pada usia umur. Kedua, berkat pada nilai harta benda kita dengan sedekah derma. Yang ketiga adalah
berkat ketika kita meninggal dunia. Macam mana berkat ketika meninggal dunia? Makna kita meninggal dalam husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan Allah redha. Allah tutup roh, Allah angkat roh kita dalam keadaan Allah redha, bukan murka. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita diredai, bukan Allah murka. Itu namanya berkat dalam penghujung hidup. Berkatlah tu. Kita mati dalam ketenangan. Kita mati dalam keimanan dan keamanan, kesentosan hidup. Penutup nyawa kita, Allah berkati dengan roh kita diangkat untuk disimpan di tempat yang suci dan murni. Roh di tempat yang mewangi. Kita bincang hadis tentang soal mati tuan-tuan, roh kita dua tempat aja. Tempat yang busuk kerana roh itu orang kafir, tempat yang mewangi, tempat roh orang-orang yang beriman. Kita nak yang kedua ini, itu roh mewangi. Jadi kita berkat harta. Berkat kematian. Jadi berkat harta tadi kita kena faham suatu yang kita kena cari, sebab dalam hubungan kita harta ni tuan-tuan, kita nak Allah sentiasa menambahkan kemuliaan. Sebab tu Nabi bersabda, siapa yang nak diberkati hidupnya, maka sumbanglah dan terus menyumbang ataupun memberi dalam hal-hal bersabit dengan dengan harta benda dan seumpamanya. Itu kita yakin, kita percaya, sebab sampai bila-bila pun sesiapa yang menyumbang harta benda ke jalan agama ini, Allah tidak akan sempitkan rezekinya. Sampai Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, anfiq alaika. Wahai anak Adam, kata Allah, belanjakanlah harta benda kamu, aku akan tunaikan hak kamu dengan memberi keberkatan. Itu hadis daripada Al-Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Allah minta kita nyumbang, beri, Allah akan berkati insya-Allah. Sebab itulah pada pagi ini saya kira saya nak lancarkanlah. Walaupun pihak surau tak minta lancarkan, cuma minta untuk saya angkatlah cerita dalam kuliah subuh saya lancarkanlah. Kita di peringkat surau An-Nur fasa 3A berhasrat untuk dikhabarkan AJK untuk membeli satu unit aircon ceiling. Aircon di atas tu, yang besar tu, dengan harganya lebih kurang RM3,000. Kipas atau unit aircon ceiling untuk tujuan bagi bahagian jemaah wanita di Surau An-Nur 3A fasa 3A dengan harga RM3K, 3,000. Saya kira ini peluang keemasan seluruh yang hadir pada pagi ini. Tak sikit pun banyak tak apa. Tak banyak sikit, melengkapkan 3K tadi untuk tujuan air condition ceiling di ruangan bagian muslimat, menyelesaikan mereka. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan walaupun RM1, RM100 sekalipun, insya-Allah akan terus menjadi pahala yang mengalir malam, siang, pagi, petang, dan terbukti di pada masyarakat nanti kita akan diberi keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal. Saya ulang balik, satu unit aircon ceiling dengan harga RM3K untuk bahagian jemaah wanita, jemaah muslimat di Surau 3 fasa 3A, kita lancarkan insya-Allah. Teruskanlah dengan online melalui nombor akaun yang ada. Tak apa, tak banyak pun tak apa, sikit. Kalau banyak alhamdulillah, insya-Allah semua itu merupakan pasak-pasak penting kita untuk mendapat barakah dunia dan jauh daripada api neraka pada hari akhirat. Harta kita bercakap bagi kita depan Allah untuk memberi kita keselamatan, keamanan. Amin rabbal alamin. Baik tuan-tuan, tajuk saya pada pagi ni agak lewat sikit tajuknya setelah 10 minit bercakap ni tuan-tuan, tapi tak apa. Kita bercakap benda yang berkait dengan soal kehidupan kita. Kita bukan cakap kosong. Kita nak bina sebuah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang ada nilai kemuliaan, kehidupan yang diradai, bukan dibenci Allah, kehidupan yang sejahtera, bukan celaka, kehidupan yang bahagia, bukan kecewa, kehidupan yang Allah SWT berkati, bukan Allah benci. Itu kita harapkan, dunia sebagai akhirat. Dan kesemua ini mesti dipasak dengan amal-amal salah. Dia pasak utama amal salah. Yang kedua, hati bersih. Yang ketiga, istiqamah beramal. Ini pasak utama ni. Amal salah kita pasakkan, hati bersih kita pasak, dan istiqamah dalam beramal. Ini 3 perkara penting. Saya ulang balik, tuan-tuan tolong ingat ya. Pasak dengan amal salah, hati bersih, dan ketiga ialah istiqamah dalam beramal. Jadi kalau kita boleh pasak dengan amal saleh memanjang, insya-Allah selamat. Hati kita bersih, kita bahagia, dan kita istiqamah dalam beramal, insya-Allah kita dapat hidup yang bahagia. Ini 3 utama pasak dalam sebuah kehidupan beragama.
demi untuk kelangsungan hidup yang diberkati, diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hidup kita tuan-tuan, saya nak bicara tajuk ini tentang tasawuf, tapi dalam konteks yang sempit lah, tidak ada keluasannya, tidak ada, tak meluas, tapi kalau setiap sempit pun luas juga ya. Kita dalam hidup ini, antara tugas kita ialah menghindari segala pintu maksiat. Ijtinabul ma'asi wal munkarati. Itu antara tugas utama seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Ijtinabul ma'asi wal munkarat, menghindari segala pintu kemaksiatan dan kejahatan. Ini antara tugas utama kita yang utama sekali. Ini tugas utama agama. So, dalam agama ni, maaf ya. Dalam agama ni tuan-tuan, dalam agama ni ada dua bahagian penting. Bahagian pertama ialah meninggalkan segala larangan. Yang kedua, melaksanakan segala ketaatan. Berpandukan apa yang diungkapkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, karya Imam Al-Ghazali, disebutkan, ketahuilah bahawa agama ini terdiri pada dua bahagian utama. Yang pertama ialah meninggalkan segala larangan. Yang keduanya ialah melaksanakan seluruh ketaatan. Jelas. Inilah agama. Pertama, meninggalkan segala larangan. Yang kedua, melaksanakan seluruh ketaatan. Jadi cerita kita ialah menghindari segala kemaksiatan. Meninggalkan segala larangan adalah yang paling sukar. Ini tuan-tuan, saya cuba rujuk kepada kitab Imam Al-Ghazali, tajuknya Bidayatul Hidayah, terjemahan daripada terbitan Telaga Biru. Kitab ini bagi saya cukup menarik dan cukup tersusun. Bacaan, dari sudut kekupasan dan ulasannya. Ringkas padat. Bidayatul Hidayah, terjemahan terbitan Telaga Biru. Ya? Baik. Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan segala larangan adalah paling sukar. Amalan-amalan taat mampu dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan meninggal larangan syahwat, keinginan syahwat tidak mampu dilakukan melainkan siddiqun, orang-orang yang benar. Tengok tuan-tuan, bahasa cukup menarik. Orang nak buat baik mudah. Nak tinggal kejahatan bukan mudah. Allahu Akbar. Satu kata-kata yang begitu mencabar jiwa hati kita. Mencabar tuan-tuan. Sebab kata-kata ini kata-kata yang bersifat mencabar kita. Aina nahnu, di mana kita berada. Kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan segala larangan paling sukar. Tetapi melakukan amal baik tidak susah. Tiap orang boleh buat dengan mudah. Maksudnya, kalau nak kira dengan amal baik ini, orang boleh bertasbih sampai 1000 kali pun, apa payahnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah akbar. Sedekah boleh buat. Duit ada, sedekah ialah. 6 kali sehari pun dia buat. Tapi nak tinggal larangan Allah, benda yang maksiat, bukan semudah buat benda baik. Ini kenyataan yang saya fikir kalau kita renung balik, betul kata Imam Al-Ghazali ni. Memang tepat sungguh. Nak buat benda yang baik, mudah. Tapi nak meninggal kejahatan, time yang sama, memang payah. Ada cabaran menanti kita. Baik. Dalam hal ini, kata beliau, orang yang mampu meninggalkan syahwat kejahatan, hal orang-orang yang sifatnya siddiqin, orang yang benar pada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini ada riwayat hadis daripada Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Dalam satu hadis daripada Al-Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, disabdakan bahawa disabdakan Nabi bersabda dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, al-muhajiru man hajara as-su'a. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan keburukan kejahatan, manakala orang yang berjihad ialah orang yang berjihad melawan nafsunya. Dua sifat manusia. Pertama, hijrah. Kedua, berjuang. Pertama, hijrah. Kedua, berjuang. Berhijrah itu ialah hijrah meninggal keburukan, dan berjuang itu untuk melawan nafsunya yang jahat. Tengok tuan-tuan.
Ini merupakan falsafah penting dalam kehidupan nak membina nak membina hidup yang berkat, hidup yang sejahtera, hidup yang penuh dengan kemuliaan, ada nilai agama, ilmu iman. Dua benda ini kita kena lakukan. Ini sifat yang Nabi sebut orang beriman ini. Pertama, sifat berhijrah. Meninggal kejahatan, dia hijrah. Dulu dia kaki maksiat, contohnya kaki arak, dia mula hijrah meninggalkan arak. Dulu dia suka berkawan dengan kawan-kawan yang buruk akhlak, kaki maksiat, hijrah meninggalkan kawan-kawan yang buruk tadi, cari kawan yang baru, yang salah. Dulu dia keadaan suka untuk dusta bohong, cakapnya bohong memanjang. 60 patah bercakap, 2 patah benar. Yang baki tu bohong belaka. Contoh, dia sembang sejam setengah, 2 minit yang benar. Yang berbaki tu bohong saja. Contoh, berlaku tuan-tuan. Kencang sembang, 2 jam dia bercakap, tapi sebohong belaka. Minit pertama je benar. Lepas tu masuk bohong pun sampai ke sudah. Ada. Jadi ketika itu dia buat kejahatan, dia mula berhijrah. Sikit-sikit dia tinggal kejahatan. Ini namanya al-muhajir. Nabi sebut dalam hadis, ini orang berjaya tuan-tuan. Hijrahlah, meninggal kemaksiatan kepada kebaikan baik. Yang kedua, orang berjuang. Al-mujahid, dengan masa, dengan tenaga, dengan waktu, bahkan mungkin dengan RM1 dia. Apa perjuangannya? Perjuangan meninggalkan, melawan nafsu syahwatnya. Oh, dia berjuang sungguh. Payah nak bangun tahajud, jam 4-5 pagi belum subuh. Tadi dia berjuang, bangkit juga walaupun mengantuk. Ambil wuduk, tak boleh buat 10 rakaat, 2 rakaat pun cukup. Dia lawan nafsu, tak nak bangun tadi. Contoh, berjuang. Dia berjuang melawan nafsunya. Payah derma-derma ni, nak hulurkan RM1 dalam tabung suara pun payah, bukan RM100 pun payah. Tabung An-Nur, An-Nur buka malam siang bagi petang. Dia tengok tabung, payah. RM1 bukan tak ada, tapi payah tuan tu punya payah, dia tak pernah nak menyumbang. 100 patah lagi. Tapi dia berjuang lawan nafsu teruknya, masuk walaupun dia masuk 10 sen. Dia mula letak walaupun 10 sen. Dia mula letak RM1, walaupun padahalnya boleh letak 100 pun, tapi dia masuk RM1, dia lawan nafsu kejahatannya. Itu namanya perjuangan. Akhirnya satu hari dia akan berjaya, bukan takat letak 100, buy cash 1000 untuk tabung. Dan kipas shilling di Suratno dia yang belikan, harga 3000 tu dia yang hulurkan RM contohnya. Dulu nak pergi tinggi payah, tapi satu masa 3000 no problem. Dia boleh hulurkan. Imam, ini 3000 buy cash, belilah kipas. Ini juga saya nak tengok kipas terbeli ataupun aircon terbeli. Contohnya. Itu orang benda ini bukan mustahil. Batu hidup orang mukmin kena ada sifat al-muhajir, hijrah, kemudian mujahid, perjuangan. Ini gabungan orang-orang nak beruntung, nak dapat keuntungan, iaitu hijrahnya daripada kejahatan dan perjuangan menentang nafsu-nafsu yang buruk. Kita gabungkan hijrah dengan jihad, kita gabungkan, akan terbitlah sebuah kehidupan yang sejahtera, akan menghasilkan insan mukmin yang sejati. Mudah-mudahan dalam keberkatan, dalam redha ilahi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik. Apa kata Syekh Imam Al-Ghazali, Al-Mahrum Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini, Bidayatul Hidayah, ketahuilah, sesungguhnya kamu boleh menderaki Allah dengan anggota badanmu, sedangkan ia adalah nikmat daripada Allah ke atasmu, serta amanah yang dipertanggungjawabkan kepadamu. Allahu Akbar. Betul kata Imam Al-Ghazali. Dia kata kamu boleh buat apa yang Allah murka di atas nama anggota badan kamu. Sedangkan Allah beri nikmat itu untuk apa? Untuk kebaikan. Macam mana kita boleh fikir tuan-tuan? Tangan Allah beri ni, bukan Allah minta kita buat kejahatan. Allah beri tangan untuk apa? Untuk angkat tangan berdoa malam siang, untuk pegang Quran mushaf, untuk buat kebaikan setengah derma, untuk tunjuk kepada jalan-jalan kebenaran. Ini tangan kita macam, tapi tiba-tiba tangan itu guna pakai untuk merompak, menyamun, pukul orang, mencuri, meragut. Tangan siapa punya tu yang awak guna untuk mencuri? Bukan awak punya, Allah punya. Sepatutnya bila Allah punya, Allah arah tangan digunakan untuk kebaikan. Tangan untuk hulurkan bantu pada orang. Tangan untuk pegang benda yang baik. Tangan untuk jamah pegang Al-Quran. Tangan untuk buat sumbangan. Tangan untuk bantu orang lain. Tangan mencatat kebaikan. Tapi bila tiba anda guna tangan untuk buat kejahatan, merompak, yang pukul orang, tampar orang contohnya, curi harta orang. Jadi awak telah
berlaku zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi benda macam ni kita kena fikir. Ini proses untuk kita berhijrah tadi. Maksudnya ialah kita bila fikir macam tu, aku guna tangan untuk pukul orang, mana betul? Guna tangan untuk ragut beg orang, apa cerita ni? Guna tangan untuk pegang lara, apa cerita? Tangan siapa punya ni? Allah beri pada dengan tangan ni. Aku bergerak jari-jari ni, Allah beri rezeki untuk gerak. Kalau Allah tarik tangan, terus long line, tak bergerak, apa cerita? Ini bukan hak kita. Ini pinjaman pada Allah Azza wa Jalla. Maka pasti bila Allah beri nikmat rezeki untuk kebaikan, bukan keburukan. Ini benda macam ni, secara kejiwaan kita kena fikir. Itulah jangan kita anggap apa kita ada hak kita. Tidak betul, tidak betul, tidak betul. Nak ragut beg orang fikir 65 kali. Bukan 6 kali. 70 kali, bukan 7 kali. Aku nak ragut beg orang dengan tangan kanan kiri. Munasabah tak munasabah ni? Siapa suruh? Allah suruh ke? Nafsu suruh? Tangan ni Allah beri rezeki untuk aku guna kebaikan. Kenapa? Fikir macam tu. Iyalah, bukan senang nak fikir. Tapi bila kita fikir dengan nilai keinsafan diri, dengan suasana ilmu ada walaupun tidak banyak di dada, insya-Allah kita akan termenung seketika, kita akan boleh ubah. Bukan soal tangan saja. Anggota badan begini banyak daripada atas yang ke bawah, daripada kepala, otak, akal lagi. Otak kita pun sama dengan mulut, dengan hidung, tangan sampai kepada kaki. Semua ini milik Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah sesungguhnya kamu boleh durhaka Allah dengan otak badan kamu sedangkan ia nikmat. Nak buatlah, tapi kena ingatlah bila Allah hukum kamu nanti dengan hukuman yang padu dan yang menyaksakan, jangan salahkan Tuhan. Kamu telah salah guna nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini semua antara peringatan untuk kita faham dan fikir lebih jauh ke hadapan. Jangan fikir singkat itu sahaja. Banyak orang, saya bercakap untuk saya juga, banyak orang kadang-kadang fikiran mereka singkat dan disingkat pemikiran. Jadi ini masalah kita. Bila kita fikir seronok santai masa tu, seronok santai ya. Sebab tu buat maksiat, kita fikir tentang dosa dan maksiat itu membahayakan hidup kita dunia akhirat. Sebab kita fikir seronok masa tu lah, seronok 3 minit. Tapi kita kecewa 30 tahun kemudian. Seronok 1 jam, kita kecewa 100 tahun kemudian. Seronok 3 jam dunia, tapi kita kecewa selama-lama daripada mahsyar. Tuan-tuan, macam mana agaknya? Apa nilai seronok 3 minit, 3 jam 1 hari tadi? Sedangkan pada hari akan datang, kita kecewa selama-lamanya. Bahkan beratus ribu tahun mungkin kita kecewa. Dia pada alam kubur lagi kecewa sampai alam mahsyar. Ini semua benda-benda yang menjadi peringatan dalam hukum beragama, kerana peringatan macam tu bukan kita semata-mata nak sebut, tapi Allah sebut dalam Al-Quran dalam banyak keadaan. Allah sebut supaya kita fikir. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah minta kita, wahai orang-orang yang ada otak, guna otak kamu untuk berfikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang ada otak akal, fikirlah tentang hidup kamu dengan fikiran yang betul-betul memberi kamu kebaikan, keselamatan. Itu kata-kata Allah dalam Quran. Tindakanmu menggunakan nikmat kurniaan Allah dalam maksiat kepadanya ialah kemuncak kekufuran. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tindakanmu menggunakan nikmat kurniaan Allah dalam maksiat adalah kemuncak kekufuran. Itu kufur nikmat. Dan boleh jadi kufur agama. Tetapi sekurangnya berlaku kufur nikmat. Nikmat anugerah Allah, kurniaan Allah, kamu salah guna pakai. Itu namanya kufur nikmat Allah. Kufur juga. Apalagi kufur agama, keluar agama, murtad, itu lebih teruk. Jadi kita tidak boleh letakkan kufur nikmat itu sebagai benda yang remeh. Jangan kata, alah kufur nikmat je. Bukan je. Kufur satu kesilapan, satu dosa, satu kesalahan. Usahakan kufur agama, keluar agama. Nikmat, kita kufur, dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, orang mukmin tidak ambil mudah dan lekeh remeh tentang isu kekufuran. Termasuklah kufur nikmat ini. Khianatmu terhadap amanah yang telah dititipkan Allah kepadamu ialah puncak sikap melampaui batas. Itu kata Imam Ghazali. Ini sikap melampaui batas. Bila kamu khianat kepada amanah yang Allah berikan kepadamu, nikmat masa, nikmat amanah masa, waktu, tenaga, masa dan seumpamanya, khianat kata Imam Ghazali, ini merupakan sikap melampaui batas. Tengok tuan-tuan, kata-kata yang tajam tu. Ini sikap melampaui batas. I'tida 'ala Allah. Dan ini sebuah sikap yang tidak elok.
melampaui batas itu sikap tidak elok. Itu satu kesalahan besar. Dalam dunia kita sekarang, kalau orang tu bawa kenderaan sampai 160, kawasan 100, denda mungkin penjara. Itu satu tindakan yang patut dia diambil tindakan. Sebab apa? Tindakannya melampaui batas, bahayakan orang lain. Bawa kenderaan sampai 160, tempat 100, bahaya kepada orang lain, keselamatan tak terjamin pada orang lain, boleh jadi orang meninggal kerana kita. Ini pun satu perangai yang tak elok, yang dunia tak boleh terima, apalagi Allahu Azza wa Jalla. Dan kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa semua anggota badanmu akan menjadi saksi atasmu di hari kebangkitan, dengan lidah yang fasih lagi tajam akan menyikap segala keburukanmu di hadapan semua makhluk. Bila sampai masa, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa semua anggota badanmu akan menjadi saksi ke atas kamu. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24 dan surah 24 juga. Ayat 24 An-Nur, Allah pada kata, pada ketika itulah lidah, tangan dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Saksi lidah, dakwah kita baliklah dengan maksudnya. Tangan bercakap tentang kita, dakwah kita. Bahkan kaki kita melangkah, yang kita buat, kita melangkah pergi sana sini pun bersaksi atas kita pada hari itu. Ini digambarkan Allah dalam surah An-Nur ayat 24. Demikian dalam surah Yasin ayat 65. Jelas kepada Allah, kepada kita, Allah sebut apa tuan-tuan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin surah 36 ayat 65. Pada hari ini, kata Allah, hari ini bukan hari Khamis hari ini, bukan Khamis hari ini, tidak, bukan hari Jumaat, hari akhirat nanti. Pada hari ini, kata Allah, hari kiamat, kami tutup mulut mereka daripada berbicara, dan maka tangan mereka akan bercakap, dan kaki mereka bersaksi di atas apa yang telah mereka lakukan. Allahu Akbar. Jadi khianat dengan nikmat Tuhan ini akan membebankan kita pada hari akhirat dengan bebanan penyaksian. Kaki mula bercakap dosa kita, tangan bercakap tentang kejahatan kita. Ini semua peringatan agama. Di mana kita kena letak dalam hati jantung, bukan di luar kontak pemikiran, bukan di atas meja semata-mata, tapi dalam hati jantung kita. Jadi tuan-tuan, benda macam ni memang menakutkan. Yang bercakap pun takut sebenarnya, bukan mudah-mudah ni. Tetapi inilah proses kita untuk kita bawa sebuah kehidupan yang sejahtera, dunia dirahmati, akhirat diberkati, dunia beroleh keselamatan, akhirat boleh keamanan, dunia dalam keimanan, akhirat dalam keredaan Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar untuk pada pagi ini, dalam kesempatan masa yang terbatas, sekadar 45 minit, lebih kurang 4 minit, lebih kurang cukuplah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki keimanan yang terus subur dan kekal, rezeki ketakwaan yang terus mekar dan subur insya-Allah, dan akhirnya kita semua dalam ketenangan. Yang utama sekarang ialah diangkat penyakit COVID-19 dan kita sejahtera, tidak diuji Allah sehingga ujiannya menakutkan kita sekeluarga. Walaupun orang kata tahapnya stage 1-2, walaupun begitu tuan-tuan, bila dah kena COVID-19, kena quarantine, tak boleh ke mana-mana, tak boleh bercampur dengan orang, dan keluarga terpaksa duduk seorang-seorang. Itu semua bukan kecil masalah kepada kita. Itu satu benda, apalagi sampai tahap stage yang 4-5, terpaksa ditidurkan, paksa hospital. Semua ini tuan-tuan, kita kena anggap sebagai satu cabaran kepada kita. Ujian ini, doa pada banyak-banyak, jaga diri, kendirikan, jaga diri kita masing-masing, ikut SOP, patuh SOP, dan jangan bersikap sinis dan sembelewa dengan kata-kata yang bersifat nampak kita ni tak berapa cerdik dalam hidup ini, sedangkan nyawa ini adalah hak kita untuk kita jagai, kesihatan hak kita jagai. Wallahu a'lam. Harapan saya kepada diri saya, pada keluarga saya, bahkan semuanya insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teruslah menyumbang untuk tabung surau An-Nur fas 3A. Unit akaun shilling dengan harga RM 3K diharapkan dapat dikumpulkan dana untuk dipasang di bahagian jemaah wanita surau An-Nur fas 3A. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan dalam tempoh terdekat dengan kekuatan rekan taulah semualah, insya-Allah, amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربي يا كريم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.